Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua sihat dan baik ya. Dah berapa minggu duduk kat rumah? Seronok lah. Tak payah pergi sekolah ya. Okey, hari ni kita tengok apa yang kita akan belajar ya. Okey, mari kita doa dulu. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey. Tahu tak apa yang kita akan belajar hari ini? Boleh teka tak? Adalah berkaitan dengan love ni. Apa love ni? Okey, mari kita tengok. Perintah yang terutama. Ingat tak beberapa minggu lalu kita ada belajar 10 hukum? Hari ini kita akan belajar perintah atau hukum yang terutama. Okey. Oops. Apa pula ni? Okey. Perintah yang terutama. Okey, 10 hukum. Kita belajar dulu 10 hukum sebelum kita teruskan dengan perintah yang terutama. Ingat tak 10 hukum Tuhan? Ingat tak? Perintah yang diberi oleh Tuhan tu. Beberapa minggu lepas kita ada belajar. Okey, mari kita lihat dulu, okey? Ingat tak cerita beberapa minggu lepas? Okey, Musa pergi ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Allah. Tuhan telah memberikannya 10 hukum untuk dipatuhi. Ingat tak Gunung Sinai? Okey, Allah telah berfirman kepada Musa. Okey, mari kita lihat ke 10 hukum Allah, okey? Atau perintah Allah atau peraturan yang diberi oleh Allah atau Tuhan ya. Okey, mari kita lihat. Oops. Ingat yang pertama, hanya satu Tuhan saja yang ada, okey? Hanya ada satu Tuhan. Jangan menyembah patung atau berhala, okey? Ini yang kedua. Apa pula yang ketiga? Mari kita ingat tak? Mari kita lihat. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Tak boleh cakap, Tuhan cakap aku tak boleh kawan dengan kau. Tak boleh menyalahgunakan nama Tuhan. Okey? Okey. Hormati hari Sabat. Maksudnya hari Ahad adalah hari Sabat untuk kita. Kita kena hormati, kita kena gunakan masa ini untuk menyembah Tuhan, untuk belajar lebih mengenai Tuhan. Kita berehat dan meluangkan masa bersama Tuhan. Yang kelima, senang ni. Hormati ibu bapa. Jadi budak yang baik. Jangan bercakap balik. Hormati ibu bapa, orang tua semua. Okey? Ikut nasihat mereka. Ini ialah peraturan yang kelima, hukum yang kelima. Jangan membunuh. Kita tidak boleh membunuh sesiapa, okey? Ini yang keenam. Okey, yang ketujuh, jangan berzina. Suami dan isteri kena sentiasa taat kepada pasangan sendiri, okey? Dalam keluarga, kita kena taat, okey? Jangan mencuri, tak boleh ambil barang yang bukan kepunyaan kita. Okey. Jangan berbohong. Tak boleh kata, saya nampak dia ambil pensel saya. Tapi sebenarnya dia tak ambil. Tak boleh berbohong tentang seseorang. Okey. Jangan ingini kepunyaan orang lain. Cantiknya kereta dia. Kalau aku dapat baguslah. Tak boleh. Kita kena berterima kasih dengan apa yang kita ada. Okey, jadi itulah 10 hukum Allah. Okey. Dan hari ini kita akan lihat perintah yang terutama. Okey, apakah perintah, apakah hukum yang
terutama yang diberikan oleh Tuhan. Okey, kita lihat ceritanya untuk hari ini. Matius 22 ayat 34 hingga 40. Cerita hari ini kita ambil dari Matius 22 34 hingga 40. Okey, mari kita lihat ceritanya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama, Matius 22 34. Apabila orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah menyebabkan orang Saduki tidak dapat berkata sepatah pun, mereka datang berkumpul. Orang Farisi dan orang Saduki ini tidak suka kepada Yesus. Mereka tidak percaya dialah anak Tuhan dan mereka sentiasa cuba memalukan Tuhan Yesus. Mereka cuba menjatuhkan Tuhan Yesus, ya. Jadi hari ini mereka datang berkumpul nak cuba memalukan Tuhan Yesus di hadapan orang ramai dengan bertanyakan beberapa soalan. Okey, mari kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Matius 22 35 hingga 36. Mari kita baca bersama. Lalu seorang guru Taurat antara mereka cuba memerangkap Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, "Guru, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat?" Orang ni dia cuba nak memalukan Tuhan Yesus dengan bertanyakan soalan yang dia fikirkan sangat susah. Okey, dia fikirkan tidak ada jawapannya. Dia adalah seorang yang terpelajar. Dia tahu semua hukum-hukum orang Yahudi. Dia tahu semua hukum-hukum Allah. Dia hafal semuanya. Dia memang pandai, dia dah tahu kesemuanya. Dia setiap satu dia dah hafal dan dia tahu apa maksudnya. Jadi dia fikir dia tahu kesemuanya. Dia nak cuba memerangkap Tuhan Yesus. Okey, kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Matius 22 37 hingga 38. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting." Ambil kau. Tuhan Yesus telah menjawab soalan mereka dan jawapannya sangat bagus. Ya, Tuhan Yesus kata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan seluruh akal." Okey, mari kita lihat apa seterusnya ni. Perintah kedua yang sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Matius 22 39. Perintah yang kedua pula yang sama pentingnya. Kasihilah sesama manusia, kata Tuhan Yesus. Seluruh Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi berasaskan kedua-dua perintah ini. Matius 22 ayat 40. Inilah perintah terutama, kata Tuhan Yesus. Okey, inilah cerita untuk hari ini. Okey, mari kita lihat apa yang kita boleh belajar dari cerita hari ini. Okey, kita belajar sangat penting. Apa yang sangat penting ni? Okey, kita belajar bahawa 10 hukum Tuhan, 10 hukum Allah sangat penting. Okey, ia wujud semenjak dari zaman Musa. Lama sangat tu kan? Okey, sebelum ada kereta, sebelum ada kerusi, mereka 10 hukum ni telah wujud. Tuhan telah memberikan 10 hukum ni dan ia sangat penting sampai sekarang juga. Tuhan Yesus juga tahu dan menghafal ke-10 hukum tersebut. Jadi kita, kamu dan saya juga sebagai murid Yesus adalah tanggungjawab kita untuk mengetahui 10 hukum Tuhan. Kita perlu menghafal kesemua 10 hukum Tuhan dan kita perlu simpan di dalam hati kita. Kenapa? Sebab ia akan membantu kita untuk membuat pilihan yang baik dalam hidup kita. Apabila kita dah hafal 10 hukum Tuhan, kita tahulah. Hukum kelima.
hormati ibu bapa. Tak boleh cakap balik dengan ibu bapa ni, tak boleh lawan-lawan kata mak ni. Okey. Ikut 10 hukum. Hukum ke-8, jangan mencuri. Tak boleh ambil barang tu bukan saya punya. Okey. So, apabila kita hafal ke semua hukum Tuhan, ia akan membantu kita membuat pilihan yang baik dalam kehidupan kita. Okey. So, sangat perlu untuk menghafal ke 10 hukum Tuhan. Okey. Dan kita juga kena ingat perintah yang terutama dalam hukum Tuhan tu. Perintah yang terutama ialah Tuhan Yesus kata mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan minda kita dan akal kita, kita akan sentiasa patuh kepada Tuhan. Okey, kita sangat mengasihi Tuhan, jadi kita akan patuh kepada Tuhan. Okey, mengasihi Tuhan bukan setakat menyatakan saya mengasihi Tuhan. I love God. Bukan macam tu saja. Tetapi kelakuan kita perlu menunjukkan kasih bagi Tuhan. Kalau kita kasihkan Tuhan, kita akan membaca Alkitab setiap hari. Kenapa? Sebab kita nak mengetahui lebih mengenai Tuhan. Kita akan selalu berbicara dengan Tuhan dalam doa seharian kita. Okey? Kita akan selalu berdoa sebab kita kasihkan Tuhan. Kita akan suka meluangkan masa bersama Tuhan dan belajar tentangnya. Okey, kita ingin mengetahui lebih mengenai Tuhan, jadi kita baca Alkitab. Kita meluangkan masa belajar mengenai Tuhan. Tanya ibu bapa, apakah maksud ni? Jadi, itulah menunjukkan kita mengasihi Tuhan, bukan sekadar berkata-kata saja, ya. Dan apabila mengasihi Tuhan, ibu bapa atau sesiapa pun, cikgu Sunday school ke sesiapa pun, tidak perlu memaksa kita, belajar, pergi baca Alkitab. Tidak perlu dipaksa. Sebab kenapa? Kita memang sayangkan Tuhan dan kita ingin mengenalinya lebih lagi. Jadi, inilah menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kita perlu belajar mengasihi Tuhan. Okey? Inilah yang perintah yang terutama. Dan perintah yang sama pentingnya juga, perintah yang Tuhan Yesus berikan ialah kita perlu mengasihi sesama manusia. Okey, beginilah. Apabila kita mengasihi Tuhan, okey, kita sukakan Tuhan, kita sayangkan Tuhan, kita ingin membuat yang Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan sukakan, kita akan turut mengasihi orang lain juga. Memang begitu hati kita akan, saya sayang Tuhan, saya juga sayangkan orang-orang di sekeliling saya. Saya juga sayangkan orang, semua orang, okey? Bukan sahaja ahli keluarga kita, tetapi orang di luar itu juga. Okey, kita akan suka berbuat baik untuk semua orang, bukan sahaja untuk keluarga kita, untuk abang kita, adik kita, tetapi kepada semua orang. Okey, kita akan menolong dan berdoa untuk mereka. Okey, kita lihat orang dalam kesusahan, kita cuba tolong mereka. Dan kalau kita tak dapat menolong, kita at least kita cuba berdoa untuk mereka. Itulah menunjukkan kita mengasihi orang lain. Kita tidak akan membenci sesiapa. Tak boleh, aku benci dia, tak sukalah. Tak boleh macam tu. Kita kena mengasihi semua orang. Kita tidak akan berasa iri hati. Macam mana ni dia dapat A, aku tak dapat A. Sakit hati betul lah. Kita tak boleh macam tu. Okay? Kita kena tumpang gembira dan untuk kejayaan orang lain apabila kita mengasihi semua orang. Wah, bagusnya dia dapat A, aku dapat B je. Aku akan cuba berusaha untuk jadi seperti dia. Macam itulah kita tumpang gembira. Okey? Kita akan berpuas hati dengan segala pemberian Tuhan. Kita takkan cakap, Tuhan bagi dia, Tuhan tak bagi aku. Tak aci ni. Kita tak akan cakap macam tu. Tapi apabila kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang lain, kita akan berkata, wah, dia dapat A. Tak apa. Aku berpuas hati dengan B aku hari ini. Aku akan cuba belajar lebih lagi supaya aku juga dapat A dalam
peperiksaan tu. Beginilah hati kita, okey? Kita akan mahu berkongsi kabar baik mengenai Yesus kepada orang lain, kerana hanya melalui Yesus saja kita boleh dapat kehidupan kekal. Orang yang tidak mengenali Yesus tidak ada kehidupan, tidak akan mendapat kehidupan kekal. Jadi sebab kita kasihi orang yang lain, kita juga akan ingin berkongsi kabar baik mengenai Yesus kepada orang lain. Okey. So inilah pengajaran untuk hari ini. Kita belajar 10 hukum Tuhan beberapa minggu lepas, tapi minggu ini kita kena ingat yang paling penting ialah kita kena kasihi Tuhan, kasihi Allah, dan kita juga kena kasihi sesama manusia. Inilah pengajaran untuk hari ini. Diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 hingga 40. Nanti bacalah ya. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37 hingga 38. Mari kita baca bersama. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama, yang terpenting." Okey, apabila kita hafal ayat hafalan ni, kita akan sentiasa ingat untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan seluruh akal. Dan apabila kita berbuat demikian, kita mengasihi Tuhan atas segalanya, okey, hati kita akan membuat keputusan yang baik. Kita akan sentiasa kasihkan orang lain. Kita akan sentiasa patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Kita akan sentiasa cuba buat baik. Jadi ayat hafalan ni sangat bagus dan sangat penting kalau kita dapat menghafalinya. Okey, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye, jumpa lagi. Ingat ya, kasihi Tuhan dan kasihi sesama orang lain. Okey, bye-bye.